أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang disayangi lagi dikasihi, Ustaz doakan semoga kita semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita sekarang ini. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih memberi kesihatan yang baik kepada kita semua. Baiklah, insya-Allah pada hari ini murid-murid bersama lagi dengan Ustaz dalam proses pembelajaran PDPR. Ustaz akan menerangkan pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang hadis. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahkanlah ke atas kami khazanahmu. Wahai Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa yang baru kita baca sebentar tadi menjadi asbab semoga Allah mempermudahkan dan memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan meneka slide PowerPoint yang telah Ustaz sediakan ini. Ustaz harap murid-murid dapat memberi fokus kepada logo yang terdapat di dalam slide ini kerana ia berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid cuba teka, logo apakah ini? Ia merupakan sebuah jabatan yang sangat tinggi integritinya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Baiklah murid-murid, Ustaz rasa kamu semua sudah tahu logo apakah itu. Ianya ialah logo SPRM, iaitu singkatan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah hindari rasuah. Baiklah murid-murid yang disayangi, insya-Allah tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah salah satu tajuk dalam bidang hadis, iaitu hindari rasuah. Apa itu rasuah murid-murid? Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Untuk makluman semua murid-murid, nama asal SPRM ini ialah BPR, iaitu singkatan daripada Badan Pencegah Rasuah yang mula beroperasi pada 1 Oktober 1967 dan telah ditukar kepada nama SPRM pada 1 Januari 2009. Tujuan SPRM ini ditubuhkan ialah untuk menangani masalah penyalahgunaan kuasa dalam kaki tangan awam dan swasta, terutama yang melibatkan rasuah. Oleh itu murid-murid, kita mestilah menjaga dan menjauhi diri kita agar kita tidak terlibat dengan rasuah ini. Jom murid-murid kita melihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif pembelajaran kita yang pertama ialah yang membaca hadis dan terjemahannya. Yang kedua, menyebut intipati hadis. Yang ketiga,
menyenaraikan sebab berlakunya rasuah. Yang keempat, menyebut kebaikan menghindari rasuah. Dan yang kelima, menghuraikan pengajaran hadis. Jadi di akhir pembelajaran nanti, Ustaz harap semua murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid, kita lihat slide pembelajaran seterusnya, iaitu membaca hadis dan terjemahannya. Ustaz harap semua murid dapat memberi fokus kepada apa yang Ustaz akan bacakan nanti. Jom murid-murid bersama-sama kita membaca matan hadis dan terjemahannya. An Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Yang bermaksud, daripada Abdullah bin Amr telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Baiklah murid-murid, Ustaz akan ulang sekali lagi bacaan hadis ini. An Abdullah bin Amr qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Bermaksud, daripada Abdullah bin Amr telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ustaz harap kamu semua dapat membaca dan memahami terjemahan hadis yang baru kita baca bersama-sama tadi. Baiklah murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita akan melihat intipati hadis. Apa yang terdapat dalam hadis tersebut murid-murid? Jom murid-murid kita melihat bersama-sama. Untuk intipati hadis yang pertama ialah rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membetulkan sesuatu yang benar. Sebagai contoh murid-murid, seorang pekerja telah mengeluarkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Ini sebagai contoh rasuah yang murid-murid yang biasa berlaku dalam jabatan ataupun organisasi. Baiklah murid-murid, untuk intipati hadis yang kedua ialah rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi dan penerima rasuah. Baiklah murid-murid, itu adalah dua intipati hadis yang kita belajar pada hari ini. Seterusnya murid-murid, Ustaz akan menjelaskan sebab-sebab berlakunya rasuah. Baiklah murid-murid, ada 4 sebab berlakunya rasuah dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Yang pertama ialah sifat tamak. Ia merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat inilah yang menyebabkan manusia berasa dirinya sentiasa tidak cukup dengan apa yang telah ada pada diri mereka. Kita wajib menghilangkan sifat tamak ini dan perlu ganti dengan sifat bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baiklah murid-murid, yang kedua, tidak amanah. Ini adalah merupakan salah satu sikap yang perlu dibuang dari setiap manusia, khususnya penjawab awam dan swasta. Kerana sikap ini punca berlakunya rasuah. Yang ketiga, kurang iman. Kejadian rasuah berlaku kerana mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerana juga dalam diri mereka tidak ada konsep halal dan haram, semuanya boleh.
Yang keempat, sistem pengurusan yang lemah. Kebanyakan terjadinya kes rasuah di dalam jabatan atau organisasi disebabkan sistem pengurusan yang lemah dan mereka tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Baiklah murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya Ustaz akan menjelaskan kebaikan menghindari rasuah. Jom murid-murid, kita melihat antara kebaikan menghindari rasuah. Yang pertama, negara menjadi maju. Okey, ingat murid-murid, negara kita akan maju sekiranya tidak berlakunya rasuah dalam pengurusan pentadbiran dalam negara kita. Yang kedua, rakyat hidup aman damai. Setiap rakyat dalam negara ini mengharapkan rasuah ini dapat dikurangkan atau dihilangkan agar rakyat hidup dengan aman dan tenang. Yang ketiga, bebas daripada anasir jahat. Rasuah boleh menyebabkan banyak terjadi jenayah dalam negara kita ini. Oleh itu, kita mestilah sama-sama menjauhi perbuatan rasuah agar negara kita bebas dari anasir jahat ini. Yang keempat, murid-murid, rezeki yang berkat. Murid-murid, ingat, rezeki yang haram boleh membawa kita masuk ke dalam neraka. Oleh itu, kita perlu memastikan rezeki yang kita dapat bersih dan halal supaya hidup kita berkat. Baiklah murid-murid, keempat-empat kebaikan menghindari rasuah ini akan kita dapat sekiranya semua rakyat dalam negara ini menjauhi perbuatan rasuah. Baiklah murid-murid, seterusnya Ustaz akan menghuraikan pengajaran daripada hadis. Yang pertama, kita hendaklah menjauhi rasuah, yang mana wajib ke atas kita menjauhi perbuatan rasuah kerana ianya merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dan ia juga merupakan suatu perbuatan yang boleh mendatangkan dosa. Okey, pengajaran hadis yang kedua ialah rasuah menyebabkan negara mundur dan kucar kacir. Ini kerana sistem pengurusan telah dibayar atau telah dirasuahkan bagi melancarkan sesuatu proses dengan cara yang tidak betul oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya, pengajaran hadis yang ketiga, kita mestilah amanah dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Ini kerana setiap amanah yang diberikan kepada kita akan disoal ataupun dipertanggungjawabkan oleh Allah di hari akhirat nanti. Baiklah murid-murid, ketiga-tiga pengajaran hadis di atas, Ustaz harap kamu semua dapat memahaminya dengan betul. Baiklah murid-murid yang disayangi, sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz harap kamu semua dapat memahami apa yang telah kita pelajari bersama-sama pada hari ini, iaitu rasuah adalah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbuatan rasuah juga melemahkan sistem pentadbiran dalam negara kita. Selain itu juga, kita wajib menjauhi perbuatan rasuah dalam kehidupan seharian kita agar kita terlindung dari perbuatan dosa. Jom murid-murid, sebagai pengukuhan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama bermain kuis gamifikasi berkaitan hindari rasuah. Jom murid-murid. Okey murid-murid, sama-sama kita menjawab kuis tersebut. Allah melaknat kepada pemberi dan apa murid-murid? Penolong, pembantu, penerima, penyambut. Memberi dan apa murid-murid? Dan
penerima. Okey, betul murid-murid. Untuk soalan yang kedua, tulis yang kedua, tengok betul-betul murid. Perbuatan rasuah memberi kesan yang kosong kepada negara, yang sangat lurus, sangat betul, sangat buruk, sangat baik. Mana-mana murid-murid? Okey, sangat buruk. Okey, kita cari sangat buruk. Okey, ni murid-murid, sangat buruk. Okey, oh betul murid-murid, sangat buruk. Okey murid-murid, seterusnya kita tengok apa lagi soalannya. Kita jawab betul-betul murid. Rasuah ialah suatu perbuatan yang oleh Allah, dilaknat oleh Allah, disukai Allah, disayangi Allah, dihayati. Mana murid-murid? Okey, kita cari dilaknat murid-murid dilaknat oleh Allah. Okey, rasuah ialah satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Okey, betul murid-murid. Seterusnya murid-murid, soalan yang keempat ya. Kita tengok murid. Hadis hindari rasuah yang kita belajar pada hari ini diriwayat oleh siapa murid-murid? At-Tirmizi, Abu Hurairah, Abu Ahmad, Abu Daud. Okey, semua ingat lagi kan? At-Tirmizi. Hadis yang diriwayat oleh At-Tirmizi. Okey, betul murid-murid. Seterusnya, kita lihat murid-murid. Okey, soalan berikutnya. Rasuah merupakan kosong yang boleh mendatangkan dosa kepada pelakunya. Apa? Pembohong, perbuatan, pemberian, pencarian. Mana murid-murid? Oh, Allah, tergigit. Okey, satu. Kita ulang balik. Kita nak cari perbuatan. Allah, gigit lagi. Aduh, tergigit lagi. Salah murid-murid. Okey, kita cari perbuatan murid-murid. Okey, betul. Seterusnya murid-murid, kita tengok lagi. Apa soalannya murid-murid? Kita menjauhi perbuatan rasuah, sunat, makruh, wajib. Mana murid-murid? Kita wajib menjauhi perbuatan rasuah. Okey murid-murid, dah 6 soalan je kita jawab murid-murid. Okey, kita tengok lagi. Okey, kita jawab 6 soalan. Masa 2 minit 40 saat. Okey. Baiklah murid-murid, tahniah. Alhamdulillah kita dapat selesaikan kuis tersebut. Ustaz akan sediakan link gamifikasi ini untuk murid-murid. Nanti murid-murid bolehlah mencuba kuis ini di rumah masing-masing. Sekian sahaja untuk perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini, murid-murid dapat menerima dan memahaminya dengan baik, serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Ustaz doakan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Ustaz memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan semasa penerangan Ustaz tadi. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Kita jaga kita. Kita pasti menang. Stay safe.